ajar tentang garis lurus. Apakah persamaan am untuk garis lurus? Okey, kamu kena ingat ini. Y sama dengan MX tambah C. Okey, kena ingat ni betul-betul. Y adalah perkara rumus untuk garis lurus. Kita punya tajuk untuk garis lurus. Okey. Kemudian M ini adalah kecerunan. Kecerunan, di mana kecerunan kita umum kita kenal dia sebagai M. Nanti dalam soalan kita akan biasakan dengan M. M itu adalah kecerunan. Okey, kemudian C ini adalah pintasan. Pintasan apa? Pintasan Y. Okey, ingat tu Y sama dengan MX tambah C. Okey, sekarang kita nak lihat apakah itu pintasan. Okey, kita lihat sini. Kamu ada satu garis lurus. Okey, kamu lalu dekat sifar. Jika lalu kat sifar, maksudnya garis ini pintas Y di sifar. So, C dia adalah sifar. Pintasan Y sifar. Dia memintas di Y pada kedudukan sifar. Tetapi jika garis itu di sini dan kita tahu Y ini diberi sama dengan 1, contohnya, maka garis lurus ini memintas Y di kedudukan 1. So C adalah 1. Sama juga jika garis itu di bawah. Katakanlah garis ini memintas Y di negatif 3. Koordinat dia untuk Y negatif 3, maka C dia adalah negatif 3. C itu adalah pintasan. Garis itu memintas di Y. Di mana? Contohnya yang ini 3. Di mana Y sama dengan MX tambah C. Jadi C itu untuk garisan ini adalah negatif 3. Okey, diberi persamaan dan kamu diminta mengenal pasti mana satu M dan mana satu C. So kamu hanya bandingkan sahaja. Y sama dengan MX tambah C. Okey, soalan ni mudah. So kita hanya bandingkan. So M kita dapat 2, C kita dapat 6. Okey. Nah, kamu diminta menentukan mana berapakah nilai M dan berapakah nilai C. Okey. Lihat ikut persamaan am dia. Ini persamaan am dia. Y perkara rumus mestilah hanya satu sahaja dia punya perkali, iaitu 1Y. Tetapi untuk soalan ini perkali dia dah jadi 2. Jadi kita nak tentukan berapa nilai M dan C, kita kena jadikan perkali Y itu 1. Jadi kamu lihat ni, bagaimana kamu nak jadikan dia 1? Okey. Cara dia adalah kamu kena bahagikan dengan 2. Apabila Y bahagi 2, keseluruhan sebutan dalam persamaan ini kita kena bahagi 2. Okey, so 2 bahagi 2 dapat 1. So tinggallah Y sama dengan 3/2 X tolak 8 bahagi 2 dapat 4. Maka M di sini adalah 3/2 dan C di sini adalah negatif 4. Ambil sekali negatif 4. Kita dah tahu persamaan am bagi satu garis lurus, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Sebenarnya persamaan garis lurus boleh juga ditulis dalam bentuk ini. X per A tambah Y per B sama dengan 1 dan juga EX tambah BY sama dengan C. Mana-mana saja boleh guna, tapi yang penting mengikut soalan. Okey, contohnya kat sini. Jika diberi persamaan bagi satu garis lurus itu Y sama dengan 2X tambah 6, ataupun garis lurus ini dipanggil sebagai linear. Okey, garis linear. Persamaan linear kamu dah belajar di tingkatan 1. Linear mesti hanya satu sahaja kuasa bagi X. Okey, sekarang ni dia minta kamu menukarkan persamaan dari bentuk Y sama dengan MX tambah C kepada bentuk ini dan juga bentuk ini. So bagaimana nak buat? Kita lihat. Bentuk ini X dengan Y berada di sebelah kanan dan sebelah kiri, dan kanan dia hanyalah 1. So kamu letaklah Y
2x ini pergi sana, nilai dia di sini positif, apabila pergi sana jadi negatif. So tolak 2x sama dengan 6. Ingat 6 sahaja. Tapi kita perlu jadikan sama dengan 1. Maka 6 ini kita kena bahagikan dengan diri dia sendiri untuk jadikan dia 1. Oleh kerana dia dibahagikan dengan 6, semua sebutan dalam satu persamaan yang sama ini perlu dibahagikan dengan 6. Okey, so kita tulis yang baru y per 6, tak boleh nak buat apa, tak boleh kecilkan. Tolak dengan 2, dengan 3, dengan 6 boleh dikecilkan menjadi x per 3. Sifar 2, sifar 2, 1, sifar 2, 3. Sama dengan 6 bahagi 6, 1. So ini adalah dalam bentuk ini. Jika diberi soalan begini, dia minta agar kamu jadikan kepada bentuk y sama dengan mx tambah c dan juga ini. Apa yang perlu kamu lakukan? Okey, kamu kena hapuskan per 4 dan per 3 dulu. Apakah cara untuk hapuskan? Semua sekali harus didarabkan dengan 4. Apabila kamu darabkan dengan 4, yang ini akan terhapus per 4. Lihat x per 4 darab dengan 4 tambah y per 3 darab dengan 4 sama dengan 1 darab 4. Jadi 4 akan jadi 1. Maka dia terhapus, tinggallah x tambah y per 4y per 3 sama dengan 4. Kemudian kita nak hapuskan per 3. Apa cara dia? Sama saja kaedah dengan atas. Darabkan dengan 3 untuk kita hapuskan per 3. So x darab 3, 3x. 3 darab dengan 3 nanti per, dia boleh terhapus, maka tinggallah 4y. 4 darab dengan 3 dia akan jadi 12. Okey, kemudian daripada sini dah senang. Kita nak tukarkan kepada bentuk ini. Oh, dah sama. So itulah jawapan dia. So 3x tambah 4y sama dengan 12. Okey, dah dapat. Kemudian kita nak tukarkan kepada bentuk ini pula. Y duduk depan sorang-sorang, y sebagai perkara rumus. So kita salin dulu. 3x tambah 4y sama dengan 12. 3x ini bernilai positif, pindah menjadi negatif, maka tinggallah 4y sama dengan negatif 3x tambah 12. Kemudian 4 ni hukum dia dengan y adalah darab. Bila kamu pindah, kamu akan jadi bahagi. So y sama dengan negatif 3x tambah 12 per dengan 4. Okey, kemudian y sama dengan, kita pecahkan satu-satu, negatif 3 per 4x tambah dengan 12 bahagi 4 dapat 3. Jika diberi satu garis lurus dalam graf, kemudian diberi satu titik, kita diminta untuk mengenal pasti sama ada titik ini benar-benar berada di atas garis lurus ini, sini atau sini-sini. So ada caranya untuk kita kenal pasti, iaitu kita ambil persamaan garis lurus itu, iaitu y sama dengan 3x tambah 2. Kemudian kita ambil koordinat bagi titik itu. 2 ni untuk x, 8 ni untuk y. Kita gantikan x2, 8y ke dalam persamaan. Okey, gantikan y ini 8. Kemudian 3 ni kita tulis 3. X ini kita gantikan dengan 2 tambah dengan 2. Okey, kita selesaikan. 8 6 tambah 2. Maka 8 sama dengan 8. Oleh kerana 8 itu memang sama dengan 8, kiri dan kanan sama, maka benarlah P itu dengan koordinat 28 berada di atas garis lurus y sama dengan 3x tambah 2. Oleh kerana kiri kanan dia sama. Okey. Di sini ada dua garis lurus, kemudian garis lurus ini bersilang. Bertemu di satu titik.
Kemudian titik itu dinamakan sebagai sifar H. Kemudian ada pemberubah K dan N di sini. Kita nak cari apakah nilai bagi K, N dan H. Okey, di sini kita lihat Okey, titik ini adalah titik persilangan antara garis Y sama dengan X tambah 2 dengan paksi Y. Okey, itu bermaksud titik ini merupakan pintasan bagi persamaan ini. Okey, apakah formula bagi garis lurus? Y sama dengan MX tambah C. Kita lihat ia dah pun dalam bentuk ini dan C dia kita bandingkan dengan ni, kita dapat 2. Maka kedudukan di sini koordinat Y2. Okey, dan bagi paksi ini X dia memang sifar. So H ini sebenarnya adalah 2. So koordinat dia sifar 2. So kita dah dapat nilai H sama dengan 2. Okey, kemudian kita nak cari pula nilai bagi K. Okey, kita lihat garis ini. Okey, K ini menyentuh di paksi X. Di paksi X Oleh kerana paksi X, kita tahu nilai Y dia memang sifar. So kat sini X dia kita tak tahu, kita gantikan dengan K. Kemudian Y dia kita tahu, kita gantikan dengan sifar. Okey, kemudian kita ambil titik ini, kita ambil persamaan ini. Okey, tengok sini. Y sama dengan X tambah 2 dan koordinat dia adalah K sifar. Okey, K ini adalah X, sifar ini adalah Y. Masukkan ke dalam persamaan. Okey, Y kita tahu sifar, X kita tahu K, kita gantikan dengan K tambah 2. Okey, kita nak cari nilai K kan? Okey, 2 positif pergi sana jadi negatif. So negatif 2 sama dengan K, maka K sama dengan negatif 2. Okey, so sini adalah nilai dia negatif 2. Bagaimana pula dengan N? Sama sahaja kaedah dia. N ini adalah garisan persamaan dia 2X tambah 3Y sama dengan 6. Okey, dia menyentuh di paksi X, di mana paksi X nilai Y dia adalah sifar. So kita masukkan dalam koordinat N sifar. So kita ambil koordinat ini dan persamaan ini, kita buat macam ni. X tambah 3Y sama dengan 6. K sama dengan Okey, kita masukkan N sifar ke dalam persamaan ini. So 2X dia adalah N, kita gantikan X itu dengan N, tambah dengan 3, Y itu adalah sifar sama dengan 6. So 2N 3 darab sifar sama dengan 6. So 2 ini hukum dia dengan N adalah darab. Bila kita pindah dia akan jadi bahagi. So N sama dengan 6/2. So N sama dengan 3. Perkara umum yang kamu perlu tahu dalam garis lurus adalah seperti ini ya. Jika diberi satu garis lurus betul-betul dekat tengah ni melintang, okey, apabila titik pertemuan dia di sini merupakan contohnya X 4 dan Y pun 4, dia bertemu di sini. Okey, kalau 3 dia akan bertemu di 3. So ini persamaan dia adalah Y sama dengan X sahaja, tiada C. Okey, C dia sifar. Okey, kemudian untuk yang ini pula, sekiranya ada satu garisan dia selari dengan paksi X, selari dengan paksi X, dia tidak akan bertemu melintang menyentuh paksi X langsung sebab dia selari. Maka dia punya persamaan adalah Y sama dengan 4. Dia tiada X sebab dia tak akan sentuh X, dia selari dengan paksi X.
Tetapi jika begini, garis lurus itu selari dengan paksi Y pula. Maksudnya dia tidak akan bertemu di paksi Y. Maka dia punya persamaan hanyalah X sama dengan 4 tiada Y, kerana dia tidak bertemu di paksi Y. Diberi beberapa garisan, jika kita dapat kenal pasti bahawa kecerunannya sama, maka garisan itu dipanggil selari. Contohnya garisan ini. Kita lihat ya, apakah nilai bagi M dia? M berkali bagi X tiada, maka dia 1. Maka M dia adalah 1. Okey, bagaimana pula dengan yang ini? Juga M dia adalah 1. Berkali bagi X 1. Sama tak dengan yang ni? Ya. M dia juga 1 sebab berkali bagi X adalah 1. Jika M kecurunan bagi garis ini sama bagi garis yang lain, maka garis-garis ini dipanggil selari. Apakah maksud selari? Selari maksudnya jarak antara garis ini dengan garis yang satu lagi sentiasa sama. Dia tidak akan mengalami pertembungan. Itu dinamakan garis selari. Kita nak tentukan sama ada dua garisan ini selari. Bagaimana cara dia? Adalah kita kena cari dulu dia punya kecurunan bagi setiap garisan. Okey, yang pertama kita nak cari kecurunan dia, kita kena pindahkan 3 ini ke sana menjadi bahagi. Y sama dengan negatif 6X per 3 tambah 3 per 3. Maka M dia negatif 2X tambah 1. M dia adalah negatif 2. Okey, untuk yang ini pula, Y sama dengan positif 2X bawa ke sana jadi negatif. Y sama dengan negatif 2X tambah 14. Maka M dia adalah negatif 2. Oleh kerana M dia sama negatif 2, maka dua-dua garisan ini dipanggil selari. Diberi dua garisan, kemudian dikatakan garisan ini selari. Kemudian kamu nak cari nilai bagi K. Okey, clue dia adalah garisan selari bermaksud kecurunannya adalah sama. So kita lihat kat sini, kita dah tahu kecurunan dia negatif 3. Okey, kemudian kita jadikan dia dalam bentuk am. So yang ni pindah ke sana jadi tolak. Y sama dengan negatif KX tambah 14. So apakah M dia? M dia adalah negatif K. Okay, kita bandingkan M nya dengan ni. Okay, oleh kerana ini M sama dengan negatif 3, M dia kita masukkan ke dalam ini. Negatif 3 menggantikan M sama dengan negatif K. Adakah kita dah dapat jawapan? Belum ya? Okey. Negatif 3, negatif K, kita perlu hapuskan dia. Oleh kerana kiri kanan dah ada negatif, maka kita boleh jadikan dia K sama dengan 3. Okey, kamu kelirukan macam mana cara nak dapat? Begini. Darab dengan negatif 1. Kiri darab negatif 1, kanan darab negatif 1, maka terhapuslah nilai negatif dia. Maka K sama dengan 3. Diberi segi 4 selari iaitu PQRS. Segi 4 selari bermaksud ada dua pasangan garis selari. Okey, PS selari dengan QR, PQ selari dengan SR. So dia minta kamu untuk cari nilai bagi K dan juga H. Okey, kita gunakan konsep sekiranya garis selari kecurunannya adalah sama. So kita bandingkan untuk yang pertama persamaan ini dan ini. Okey. Kita lihat yang ini M dia kita dah tahu M sama dengan 1/2. Okey, kita perlu gantikan ini dalam bentuk persamaan am. Okey, bagaimana? 6Y sama dengan KX tambah 12. 6 ini perlu kita pindahkan menjadi bahagi. So Y sama dengan K per 6, X tambah 12 per 6. Maka kita tak payah selesaikan untuk C, kita bandingkan untuk M sahaja. Okay, kita ambil ini sebagai M. Okay, M untuk persamaan ini 1/2. Kemudian M untuk yang ini adalah 4/6.
Okey, M dia adalah, K per 6. Okey, kita masukkan M 1/2 ke dalam ini. Gantikan M dia jadi 1/2 sama dengan K per 6. Okey, sekarang kita nak K sahaja. Maka 6 ini hukum dia dengan K adalah bahagi. Okey, bahagi apabila kita pindah kita akan menjadi darab. Kemudian 1/2 darab dengan 6, kamu akan dapat K. So, yang ini kamu dah tahu 1, 3, K sama dengan 3. Kemudian kita nak cari nilai H. Kita tahu kecerunan dia sama dengan yang ini. So, kita bawa ke tepi. 2Y sama dengan 5X tambah 4. Okey, kita jadikan Y perkara rumus. Maka 2 pergi sana. Okey. So 5/2 X tambah 4/2. So kat sini kita dah nampak M dia adalah sama dengan 5/2. Kita ambil yang ini pula. So HX tambah Y sama dengan 10. Okey, kita jadikan dia dalam bentuk A. HX bawa ke sana dia akan jadi tolak. So Y sama dengan tolak HX tambah 10. Okey, maka kat sini kita dah boleh nampak M dia bernilai negatif H. Okey, kita masukkan M sama dengan 5/2 ke dalam ini. So 5/2 sama dengan negatif H. Oleh kerana negatif berada di H, kita boleh sahaja tukarkan negatif tu pindahkan sahaja ke 5/2. So negatif 5/2. Diberi kecerunan dan juga titik koordinat bagi satu garis lurus, kamu diminta untuk mencari persamaan garis lurus tersebut. So kat sini kita tahu kalau kecerunan kita panggil dia M. So M telah diberi 2. Kemudian titik ini adalah X 3, Y 7. So kita masukkan ke dalam persamaan arm. Y sama dengan MX tambah C. Okay, Y kita lihat kat sini berapa? 7. So kita masukkan 7. M 2, X 3. Buat kurungan ya, kalau tak nanti jadi 23. Tambah C. C tak ada dalam maklumat. So C kita akan cari dulu. So 2 darab 3 dapat 6. So 7 sama dengan 6 tambah C. Okay, 6 ini bawa ke sana dia akan menjadi tolak. Maka 7 tolak 6 sama dengan C. So 7 tolak 6 sama dengan 1 kan? Okay, so C dia adalah sama dengan 1. Maka kita bentuk persamaan menggunakan persamaan arm. Dengan C dia adalah 1, M dia adalah 2. Maka Y sama dengan M dia 2, X tambah C dia 1. Maka ini adalah persamaan bagi garis lurus tersebut. Diberi koordinat bagi 2 titik bagi satu garis lurus. Kemudian kita diminta untuk mencari persamaan garis lurus tersebut. Langkah pertama adalah kita kena cari nilai bagi kecerunan. M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So kat sini mana 1 Y2, mana-mana pun boleh. Kalau sini X1 maka sini Y1, X2 sini Y2. So masukkan sahaja Y2 sama dengan sifar Y1 2 per dengan X2 6, X1 sifar. Maka kamu akan dapat negatif 2 per 6, negatif 1 per 3. Ini adalah nilai bagi kecerunan. Okey, kemudian kita kena ambil kecerunan dan juga salah satu daripada titik ini masukkan ke dalam persamaan arm. Okey, kita gunakan M 1 per 3 dan kita ambil satu titik, katalah kita ambil L. So sini X, sini Y. Kemudian Y ini kita gantikan dengan sifar, M kita gantikan dengan negatif 1 per 3, X kita gantikan dengan 6 tambah C. Ok,
Okey, yang ini apabila kamu selesaikan, kamu akan dapat negatif 2 tambah C. Kemudian kita nak C je kan? Negatif 2 bawa ke sana akan jadi positif. So 2 sama dengan C, maka C sama dengan 2. Jadinya kita dah ada C, iaitu 2, kita dah ada M, negatif 1/3. Kita masukkan sahaja ke dalam persamaan. So Y sama dengan negatif 1/3 X tambah 2. Apabila kamu diberi satu garis lurus, kemudian kamu diberi satu titik, kamu diminta mencari satu persamaan garis lurus yang selari dengan garis ini tapi melalui titik ini. Ini bermaksud garis yang ini adalah yang ini, Y sama dengan 3X tambah 9. Kamu diminta cari satu lagi persamaan bagi satu garis lurus yang selari dengan garis ini tetapi melalui titik ini. Contohnya titik itu katakanlah dia berada di sini. Itulah maksud soalan dia. Ada satu garis lurus, kemudian ada satu lagi garis lari yang lalu pada titik ini kita nak cari garis persamaan garis lurus bagi garis ini. Okey. Langkah pertama kita kena kenal pasti M bagi garis lurus yang diberi. Kita nampak dah M dia sama dengan 3. Okey, kita ambil M dengan titik ini, kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Ini sangat penting untuk kamu ingat. So Y, ini X, ini Y. Langkah ini adalah untuk mencari C ya. So Y 7, M dia 3, X dia 2, tambah C. 3 darab 2, 6. So 7 sama dengan 6 tambah C. Kemudian 7, 6 pergi sana tolak 6 sama dengan C. Maka C sama dengan 1. Okey, so kat sini kita dah tahu M dia adalah 3. M dia oleh kerana selari, M dia 3. Kemudian C dia adalah 1. Jadi kamu masukkan dia dalam persamaan sekali lagi. Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan M dia 3, X tambah 1. Ini adalah persamaan dia. Soalan ini adalah untuk mencari titik persilangan bagi dua garis lurus, iaitu garis pertama X sama dengan 3, garis kedua 2X tambah Y sama dengan 10. Okey, untuk soalan begini kita perlu selesaikan dengan menggunakan kaedah penyelesaian persamaan serentak. Okey. Kamu pernah belajar dalam tingkatan 1, X sama dengan 3. Kalau kamu ingat, ini dipanggil persamaan pertama. Kemudian 2X tambah Y sama dengan 10. Ini adalah persamaan kedua. Okey, kemudian masukkan persamaan pertama, masukkan 1 ke dalam 2. Maka 2X itu jangan tulis X, kita ambil nilai yang telah diberi dalam persamaan pertama iaitu 3. So 3 tambah Y sama dengan 10. 2 darab 3 adalah 6. Jadi 6 tambah Y sama dengan 10. Kemudian 6 ini dibawa ke sana menjadi tolak. Y sama dengan 10 tolak 6. Jadi Y sama dengan 4. Maka koordinat dia adalah Y 4 dan juga X 3, 4. Ini adalah titik persilangan bagi dua garisan ini. Jika diberi dua persamaan bagi garis lurus, kemudian kamu diminta untuk mencari titik persilangan dia, kita kena selesaikan menggunakan kaedah persamaan serentak. Namakan persamaan ini pertama dan yang ini kedua. Okey, kemudian cikgu nak tunjuk cara penghapusan kerana cara penghapusan agak mudah. Kemudian kamu lihat untuk cara penghapusan, kita pilih salah satu pukul upah X atau Y. Cikgu pilih Y. Kenapa? Sebab nilai bagi perkali Y dah sama. Sini perkali dia 1, sini pun perkali dia 1. Dah mudah. So bagaimana cara nak hapuskan dia? Persamaan pertama kita tolakkan dengan persamaan kedua. Okey, X tolak 2X, kita akan dapat negatif X. Y tolak Y tolak Y, kita akan dapat sifar, tak perlu tulis.
sama dengan 1 tolak negatif 1, kamu akan dapat 2. Okey, di sini belum selesai untuk X. Kita perlu menjadikan X itu tiada negatif, maka X sama dengan negatif 2. Ini adalah persamaan 3. Okey, persamaan 3. Kemudian masukkan X sama dengan negatif 2 ataupun persamaan 3 ini ke dalam 1. Kenapa kita ambil 1? Sebab agak mudah, tak ada berkali kat sini kan. So, kita tulis semula persamaan 1 ini. Tapi jangan tulis X sebab X kita akan tulis sebagai negatif 2. Negatif 2 tambah Y sama dengan 1. Okay, negatif 2 ini bawa ke sana akan jadi positif ya. Maka Y sama dengan 1 tambah 2. Y sama dengan 3 dan titik persilangan dia adalah negatif 2, 3. Kita diberi segi 4 selari bagi F, G, H, K. Okay, kalau dapat maklumat segi 4 selari, terus kita buat tanda dia. Ini selari dengan ni, ini selari dengan ni. Okay. Maklumat apa yang kita boleh gunakan, M ini sama dengan yang ini dan yang ini sama dengan yang ini. Okey, maklumat seterusnya kita diberi persamaan bagi garis lurus bagi FG adalah 2Y sama dengan X tambah 20. Ini kita tulis dekat dengan dia, 2Y sama dengan X tambah 20. Soalan, apakah keturunan FG? Okey, ini FG kan. Keturunan dia adalah menggunakan garis yang diberi, persamaan yang diberi, 2Y sama dengan X tambah 20. Kita kena ubah dia menjadi bentuk arc. 2 ni bawa ke sana jadi bahagi. So Y sama dengan 1/2X tambah 20/2. Kita nak M sahaja kan. Jadi kita dah boleh bandingkan, maka M untuk FG adalah 1/2. Okey. Kemudian kita nak cari pintasan Y bagi HK. HK Okey, oleh kerana M dia adalah 1/2, sini M 1/2, maka M dia ini pun 1/2. Kita nak cari pintasan Y bagi garis lurus HK. Kita ada keturunan, kita ada titik. So kita gunakan persamaan arm juga. Okey, untuk B, Y sama dengan MX tambah C, di mana M dia adalah 1/2, X dia adalah 8, Y dia adalah 2. So Y kita masukkan 2, 2 ni sama dengan M dia berapa? 1/2. X dia berapa? 8 tambah C. 1/2 dan 8 kita selesaikan dapat 4. So 2 sama dengan 4 tambah C. So 4 bawa ke sana akan jadi tolak. 2 tolak 4 sama dengan C. Jadi dapatlah negatif 2 sama dengan C. Kita boleh kebalikkan sahaja, C sama dengan negatif 2. Kemudian kita nak cari pula persamaan bagi HK. HK, okey. Kita dah tahu C dia negatif 2, M dia adalah 1/2. Masukkan sahaja dalam persamaan A. Y sama dengan MX tambah C. So Y sama dengan M dia 1/2, 1/2X tambah C. Tapi tengok C dia bernilai negatif, maka tolak.